Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tutorial yang kedua ini, saya akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh berikan tugasan, kuis ataupun kita berikan makluman dalam Google Classroom. Jadi untuk itu tuan-tuan, kita mulakan untuk buka Classroom seperti biasa kita gunakan browser Google. Lepas tu terdapat dua cara bagaimana kita boleh masuk ataupun pergi kepada paparan Google Classroom. Pertama sekali ialah kita gunakan saja URL pada bahagian atas ini. Kita type saja Classroom. Ini kita klik dan kita pilih Google Classroom di sini, ya tuan. Okey. Di sini kita kena pastikan akaun yang betul. Jadi kat sini oleh kerana saya laksanakan bengkel itu menggunakan akaun e-didik. Jadi kat sini saya ubah kat sini. Saya sign out terlebih dahulu. Akaun saya yang satu lagi tadi tu. Dan saya pilih akaun e-didik yang ini. Okey. Typekan passwordnya. Okey. Passwordnya. Okey, inilah paparan apabila kita gunakan cara menaip Classroom google.com pada URL. Cara yang lain ialah kalau kita mahir, cara yang kedua iaitu kita pergi saja dekat Google Application, kita klik, lepas tu kita carilah ikon Classroom. Sama saja caranya. Jadi kita dah buka yang ini. Jadi semasa kita buat tutorial yang pertama, tajuk Classroom yang saya wujudkan, kelasnya ialah Revolusi Industri. Contoh saja tuan. Okay, saya klik yang ini, sambung. Okay. Jadi pada sesi yang pertama kita membuat latihan bagaimana kita mahu mewujudkan akaun ataupun mewujudkan kelas dalam Google Classroom. Kita sebagai teacher, sebagai guru. Okay. Kali ini bila kita dah ada akaun, kita nak memberikan tugasan, nak berikan panduan-panduan ataupun arahan-arahan daripada Google Classroom yang kita laksanakan. Jadi tuan-tuan perhatikan kat sini, bila kita buka saja paparan Classroom, dekat sini dia ada 4 menu utama. Antaranya ialah Stream, Classwork, People dan Marks. Kena ingat tuan, ini sebab saya setting gunakan bahasa Inggeris. Kalau kita gunakan bahasa Melayu, dia akan gunakan bahasa Melayu lah. Baik, jadi sekarang ni kita telah pun wujudkan akaun. Bila kita buka saja kelas bagi Classroom ini, bagi tajuk Revolusi Industri misalnya, dia akan keluar paparan ini. Ini paparan depan sebenarnya. Dan fungsinya ini sama saja macam Facebook. Bila kita type sesuatu, dia akan berada di bahagian atas. Yang lama, status yang lama akan pergi ke bawah. Dan kita boleh scroll dan kita cari bahan yang berkaitan. Baik. Jadi pada hari ini kita nak laksanakan tugasan, bagaimana kita beri tugasan kepada kita punya klien. Jadi untuk itu kita pergi ke bahagian Classwork tuan-tuan dan puan. Bahagian Classwork di sini kita klik. Lepas tu ada butang Create. Okay, kita klik pada butang Create kat sini. Dia ada beberapa menu kat sini. Misalnya Assignment, ada Quiz, ada Question, soalan, dan ada Material. Kalau kita sekarang nak berikan bahan saja, rujukan. Reuse Post, ini ialah bagi tujuan kita nak guna semula post-post tugasan yang kita berikan pada kelas yang lain. Kita nak guna. Dan ini topik, kalau kita nak wujudkan topik seperti yang ditunjukkan sebelah kiri ni. Bila kita type saja topik ini, kita create topik, dia akan paparkan di sebelah kiri. Tujuannya ialah untuk memudahkan kita clusterkan elemen-elemen yang terdapat pada Google Classroom kita. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita gunakan semua elemen yang ada di sini. Daripada assignment sampai kepada kita create topik. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini, saya telah pun mewujudkan beberapa tugasan. Iaitu saya namakan sebagai hashtag T01, maklum balas video,
Kemudian dekat sini ada pada bahagian T01 ni tugasan. Kemudian rujukan saya dah masukkan memahami fungsi Zoom Cloud, sumber rujukan yang lain. Kemudian tugasan saya ada juga T03, T02, ada 3 tugasan. Jadi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana saya melaksanakan fungsi ini semualah. Baik, jadi langkah pertama kita perhatikan di sini ada T1, ada T3, ada T2 dan T3. Jadi kita sekarang nak buat untuk tugasan yang keempat. Jadi kita klik pada create dan kita pilih assignment. Dekat assignment ni kita kena tuliskan kita punya tajuk tugasan tersebut. Saya lebih gemar gunakan perkataan ataupun mulakan dengan hashtag supaya senang untuk dicari. Kat sini T, katakan tugasan 04. Okey. Tugasan ni berkenaan apa? Okey, katakan kita nak berikan tugasan kepada pengetua dan guru besar dalam konteks kita sebagai SIP ataupun kepada GPK tentang maklum balas mereka terhadap video, katakan begitulah. Jadi kat sini kita tulislah tajuknya ialah maklum balas video. Contoh video, kita ada video sebelum ini. Katakanlah kita namakan video berkaitan dengan IR4. Kerana saya akan gunakan bahan sedia ada yang ada dalam YouTube. Cuma kita nanti akan minta kepada peserta kita, sama ada pengetua besar atau PK, bila mereka tonton video itu, mereka laksanakan tugasan. Jadi kat sini bahagian instruction kita nyatakan apa tugasan untuk mereka. Jadi katakan kat sini, sila tonton video yang dilampirkan. Sila beri ulasan anda pada lampiran yang disertakan. Okey, baik, katakanlah begitu. Baik, jadi kita sekarang nak cari video. Jadi nak cari video ni kita ada dua cara, tuan. Pertama sekali kita boleh tekan add. Okey, kita boleh terus pilih YouTube ataupun mungkin kita nak cari di YouTube. Kita copy dia punya link dan kita pastekan di sini. Jadi saya akan gunakan cara yang sedia ada lah kat sini. Saya tekan add. Lepas tu saya pergi ke YouTube. Okey, saya tekan di YouTube di sini. So bahan tu ada di YouTube. Lepas tu saya akan cari ini dalam bahasa Melayu. Kalau ada lah. Revolusi Industri INDUS. Okay, salah je. 4.0. Kita cari kalau adalah bahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada masalah. Okey, ada Apa itu revolusi industri 4.0? Katakan saya nak pilih yang ini ataupun kita boleh pilih. Okey. Ini katakan saya ambil ini Ini ada banyak tajuk, kita survey lah cari mana yang sesuaian. Tapi bagi saya untuk tujuan latihan pada hari ini saya akan pilih yang pertama ni iaitu selama 4 minit. Saya akan klik dekat sini. Apa itu revolusi industri? Saya klik. Lepas tu saya tekan butang add. Okey. Dah selesai, tuan-tuan. Nampak langkah pertama kita tuliskan tajuk assignment, kita berikan arahan kepada kita punya peserta apa tindakan yang perlu mereka laksanakan. Lepas tu kita kepilkan dengan bahan. Okay, sekarang ni bila mereka tonton video ini dah masuk kat sini apa mereka kena buat? Jadi mereka kena jawab. Jadi untuk itu saya nak sertakan juga sama ada saya nak sertakan juga sama ada tekan create atau tekan add, boleh ulang. Ikut kemahiran tuan-tuan. Macam konteks saya pada hari ini saya nak create sebab saya nak berikan dia satu dia kena jawab dalam slide. Jadi saya klik slide, saya nak create slide. Okey. Okey, lepas tu kat sini kita type lah maklum balas ke itu pulang pulang. Okey, katakan maklum balas maklum video katakan maklum balas video video
Jadi kita biarkan kat sini. Kita berikan maklum balas daripada video yang ditonton. Kita harapkan peserta kita akan jawab dalam Google Slide supaya kita boleh berkongsi nanti bahan ini dengan mereka lah. Jadi kat sini katakan saya tambah lagi dia punya insert page lagi. Kita tambah page kat sini. Okay, kita tambah page sekejap. Kita new insert ni. Okay ni tambah lagi. Okay, tambah tu slide lagi. Okay, sila tulis ulasan anda pada ruangan berikut. Okay, kita sebenarnya boleh pilih apa pun medium, sama ada kita gunakan dokumen, Google Docs ataupun slide. Cuma saja saya nak tunjukkan yang ini kita gunakan slide. Okay, dah selesai ni, kita namakan slide ini. Katakan di sini ialah maklum balas video, kita namakan dia. Lepas jangan lupa tuan-tuan ni, kita kena tekan share kat sini supaya peserta kita boleh buka. Tekan share. Okay, kat sini kita pastikan yang ini yang sedia ada, default, dia akan tulis restricted, only people added can open with this link. Ini maknanya hanya orang tertentu yang kita add dia punya email dia saja boleh buka. Jadi kita kena ubah. Kita kena ubah kalau gunakan edit kena ubah. Kita klik dekat sini. Kita pilih anyone with the link. Jadi sesiapa saja yang dapat link ni boleh buka. Walaupun mereka tidak menggunakan akaun EDD. So, saya klik kat sini. Okay, dah klik. Kita beri masa kepada dia untuk save. Okay, dah selesai. Okay, kemudian saya tekan done. Okay. Okay, lepas tu. Okay, saya pergi balik ke sini. Nampak dah ada. Dah ada ni dah ada dokumennya. Cuma kat sini dia tak update lagi sebab saya tak refresh. Sebenarnya nama file dah ada, maklum balas video. Tapi di sini dia kata untitled presentation. Jadi kalau berlaku gini, biarkan saja ataupun kita tekan refresh. Refresh. Dia akan refresh, maksudnya dia akan update. Baik. Okay, nampak ni, kita tekan balik. T04 tadi kan. Kita dah refresh. Kita buka balik lah. Dah ada. Okay, ni. Jadi kita bila dah kita refresh, kita edit semula sebab ni belum selesai. Okay. Baik, okey, dah ada maklum balas video. Jadi kat sini dia ada beberapa option untuk maklum balas ini. Iaitu kita boleh pilih sama ada student boleh edit file. Jadi maknanya semua murid dia akan buka satu file. Jadi kita akan dapati nanti dalam slide tadi nanti akan dapatlah beberapa jawapan dari pelbagai kita punya peserta. Dalam konteks PDPC murid lah, dalam konteks kita sebagai SIP, mereka itu ialah pengutul berusaha dan DPK kita atau coach kita atau peserta khusus kita. Dia akan dapat dapat akses yang sama. Okay, kalau kita pilih student can edit the file. Tapi sekarang ni kita nak pastikan bahawa setiap student ataupun setiap peserta kita itu dapat slide masing-masing. Nanti dia automatik akan disimpan dalam folder peserta kita secara individu. Jadi untuk itu kita pilih make a copy for each student. Kita klik kat sini. Okay, dah selesai. Kita setting dah selesai. Lepas tu kita lihat di ruangan sebelah kanan dekat sini. Sebelum kita tekan assign, kita lihat dekat sini. Kalau kita nak berikan point kepada tugasan dilaksanakan. Katakan nak bagi 10 point. Padamlah 120. Okay, lepas tu kalau tak nak beri markah, kita unmark. Okay, kemudian due date kalau ada. Topik, yang ni penting. Okay, topik ni kita klik, kita lihat apa topik yang ada kat sini kita telah buat, iaitu quiz, rujukan, tugasan. Sebab dah ada tugasan, kita klik tugasan. Okay, lepas tu dekat sini, rubrik ini kalau kita ada rubrik untuk perskoran markah. Tapi untuk tujuan kita dengan PGB, kat sini tak perlulah. Tapi kalau dalam kelas ini cikgu boleh letakkan rubrik. Okey, jadi selesai. Lihat ni, untuk yang kat ini sebenarnya tuan bagi 4 ni, kita boleh pilih sama ada tugasan ini kita berikan untuk kelas revolusi industri atau mungkin kita ada kelas-kelas lain kita nak sertakan. Okay? Boleh juga.
Tapi sekarang ni kita nak gunakan satu saja. Tapi kalau tuan-tuan sebagai guru mata pelajaran, katakan mengajar sejarah, tuan-tuan boleh gunakan tugasan ini untuk kelas-kelas sejarah yang lain. Inilah tujuannya sebenarnya. Baik, okay, tak perlu ni, dia satu saja. Okay, lepas tu dekat sini all student. Jadi kalau kita nak pastikan semua peserta yang mendaftar dalam kursus kita, penuntut besar atau JPK, kena buat. Kita pilih option ini, iaitu all student. Tapi kalau kita nak beri kepada individu tertentu, kita boleh pilih individu tertentu. Kat sini tak keluar kenapa? Sebab sekarang ini ialah tapak, kita belum ada student lagi. Kita belum invite student. Kita baru buat tapak macam e-pembelajaran atau khusus berkaitan dengan industri 4.0. Jadi belum ada student. Okay, jadi kita biarkan dulu. Okay, selesai ni. Selesai, kita tekan dekat assign. Okay. Okay, untuk assign, tuan-tuan pun ada option lagi. Iaitu kita boleh pilih sama ada kita nak berikan tugasan itu segera ataupun kita nak jadualkan, mungkin kita nak beri pada minggu depan. Okay, kemudian kita nak save sebagai draft, andai kata kita merasakan bahawa nak tambah lagi beberapa elemen ataupun bahan. Jadi yang ini tuan-tuan boleh putuskan. Tapi dalam konteks ini, saya pilih assign. Assign kat sini. Saya pilih. Klik, lepas tu tekan assign. Okay. Dia akan simpan. Okay. Sekejap tuan tunggu. Okay, selesai. Okay, sekarang dah ada T04 nampak ni dah ada dah ada. Okey, kat sini tuan perhatikan dia tak teratur kan. Kita boleh susun kemudian ada cara bagaimana kita boleh susun supaya nampak cantiklah T1, T2, T3, T4 dan seterusnya macam T1 ni kita nampak bila kita nak edit tuan-tuan katakan kita nak buat tugasan, kita nak edit, klik saja titik 3 yang di sebelah kanan ini. Kita klik, kita boleh tekan edit, delete ataupun copy link. Tapi katakan kita nak edit. Okey. Okey, ni peserta khusus. Okey, ni kita nak buang dia punya due date ni, tak ada due date. Kita klik saja. Kita pangkah je lah. Kita pangkah saja no due date. Selesai. Lepas tu no topic, kita klik. Kita pilih tugasan. Okey, lepas tu kita save. Dan begitulah seterusnya andai kata kita nak ubah Jadi kat sini kita nampak tugasan cantik Gini tugasan 3 ni ada quiz. Tugasan 2 ialah quiz, jadi letak kat quiz lah. Betul Baik, selesai yang ini, iaitu create untuk assignment. Sekarang kita nak berikan quiz. Quiz ni sebenarnya saya dah buat satu kat sini. Tak apalah kita buat yang baru. Katakan kita nak buat soalan yang baru. Kita pergi dekat quiz assignment. Kita namakan quiz tu tadi kita ada tugasan 4. Okay, katakan kita namakan kat sini T05 pula. Title ni kita tekan hashtag T, besar T05. Okay. Quiz revolusi revolusi 4 industri 4.0. Okey. Kat sini sila jawab katakan sila jawab yang disediakan. Okey, quiz ni tuan, kita boleh gunakan pelbagai cara. Sama ada kita boleh gunakan quizzes, kita boleh gunakan Kahoot, kita juga boleh gunakan Google Form ataupun apa jua DTR yang tuan-tuan mahir bagaimana mereka boleh menghasilkan quiz. Contoh yang saya nak buat sekarang ini ialah saya cuba nak gunakan quizzes katakan saya nak buatkan quizzes. Jadi sekarang ni bila saya tekan add, dia ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Jadi kat sini link kita boleh copy and paste link daripada quizzes ke atau Kahoot, ataupun tuan-tuan boleh gunakan quiz dalam bentuk quiz dia ada yang dalam apa kita dah buat dalam Google Drive, sama ada tuan-tuan gunakan Google Doc atau apa sajalah. Okey, jadi katakan quiz tu ada dalam Google Drive, saya klik kat sini. Contoh saja. Lepas tu dekat sini kita akan carilah di mana quiz tu berada. Yang ini tuan-tuan kena pastikan dah ada quiz dulu lah. Dah ada quiz dulu
Nah, katakan ini kuisnya, ini blank quiz ni, saya tekan add sahaja. Okey, jadi dah ada blank quiz. Tapi tuan-tuan namakanlah quiz tu nanti cantiknya. Nah, itulah supaya kita punya peserta tahu ini quiz tentang apa. Atau tuan-tuan katakan nak gunakan quiz daripada pihak ketiga. Misalnya kita gunakan quizzes, kata quizzes, type saja quizzes, Q-U-I-Z, quizzes. Okay. Katakan saya gunakan akaun saya yang sedia ada. Okay, ini akaun siapa ni? Okay, akaun saya lah ni. Okay, katakan kat sini saya nak gunakan quiz yang sedia ada, yang telah dihasilkan oleh pengguna-pengguna quiz yang lain. Saya cuma type saja kat sini. Okay. Sorry, quizzes pula. Saya type kat sini revolusi. Revolusi. Kita yang bahasa Melayu dulu, ada tak? Revolusi. Revolusi industri 4.0. Ada tak orang yang dah menghasilkan industri ini? Kalau ada, kita ambil saja. Jadi carilah. Ada tuan-tuan. Ini industri perbankan, solar sistem, industri 4.0 yang ada ni. Ini soalan-soalan kuis yang dihasilkan oleh pengguna-pengguna quizzes tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh buat sendiri sebenarnya. Okey, ini nampak kita ambil Melayu lah. Kita ambil yang ini, iaitu ada dihasilkan oleh siapa ni? Ni tahun lalu oleh Eko Indrajit. Tak apa, kita ambil ini. Ini tapi 5.0 tuan. Kita cari 4.0. 4.0, industri 4.0. Cari Melayu lah. Kalau boleh cari Melayu, tak ada main, cari bahasa Inggeris lah. Macam mana kan, tak ada pilihan. Okey, kat sini, kita nampak kat sini. Ini adalah quiz-quiz yang dihasilkan oleh orang lain. Tapi sebenarnya sebaik-baiknya kita buat sendirilah. Tapi untuk tujuan demo hari ni, katakan saya pilih yang ini tuan. 4.0. Saya klik saja kat sini. Okey. Lepas itu saya assign sebagai homework. Sebab kita gunakan Google Classroom, dia tak tahu bila dia akan buka. Kita pilih dia dalam bentuk assign sebagai homework. HW dia ada 3 pilihan, iaitu sama ada secara live, katakan kita buat kursus, kita buat segera. Yang ini assign sebagai homework, yang ini ialah kita nak buat latihan. Tapi kita ambil homework. Klik sini. Contoh saja. Dan kita tetapkan tarikh akhir dia kena completekan tugasan, katakan 21 Julai. Masanya ialah pada pukul 2 petang. Lepas kita tekan kat sini continue. Contoh tuan. Yang ini tuan-tuan kena belajar sendirilah nanti macam mana kita nak menghasilkan quizzes. Hari ini saya nak beri contoh saja bahawa kita boleh gunakan quizzes punya tapak untuk kita add-kan dalam Google Classroom. Continue. Okay. Lepas tu kita ambil link ni, kita copy link ni. Nampak ni link ni. Kita copy link. Link copy. Jadi kita pergi balik dekat kita punya classroom. Okay, kita tambah ataupun add kat sini. Kita pergi dekat link dan kita pastekan link daripada quizzes di sini tuan-tuan. Jadi kita add link. Kena ingat tuan-tuan. Bila kita gunakan quizzes, maknanya kita ada tempoh masa. Ada due date dia. Jadi mereka kena buat sebelum tarikh tertentu. Jadi kat sini kita kena setkanlah due date-nya sebelum 21 Julai. So kita klik kat sini, Jun. Dia kena buat sebelum 21 Julai kan? Okey, kat sini dia. Okey, 21. Okey. Time tadi pukul 2 petang. Kita pilihlah 2 petang. Tekan pukul 2 petang, 14. Kosong. Itulah lebih kurang lah. Contoh saja. Okey, kemudian kita check balik. Okey, markahnya katakan kita beri 10 lah. Dia buat, dia dapat lah 10 poin. Okey, kemudian kita assign lah. Kita assign. Okey. Baik, okey, selesai. Kita nampak Lihat di mana dia? Ni dia. Tapi kita tak setkan dia punya topik. So kita klik semula, kita edit. Kita lupa tadi nak klik topik. Okey, topik ni kita letakkan bahagian quiz lah. Supaya nanti cantiklah dia berada dalam cluster ataupun bahagian quiz. Save.
Okey tuan-tuan, okey selesai. Tekan lagi create. Tadi kita dah buat assignment, kita dah buat quiz assignment. Sekarang ni kita nak buat soalan pula. Soalan. Okey, klik pada menu soalan ini, question. Okey, kat sini kita pun berilah tugasan. Pulang ini tuan-tuan punya approach lah. Macam saya gunakan T saja senang. Okey, T katakan kat sini tadi 04, 05, T 05 Okey, kat sini katakan sila jawab soalan yang dilampirkan. Okey, kat sini tuan-tuan kena pastikan ada soalan. Okey, jadi kat sini kita boleh sama ada soalan tu dah siap, kita tekan add ataupun kita nak create. Create ni tadi kita dah play slide, kali ni katakan saya nak gunakan doc pula. Klik pada doc. Okey. Katakan soalannya ialah berikan pandangan anda tentang bagaimana cabaran yang bakal dihadapi kepada pelajar anda dalam tempoh katakanlah 5 tahun akan datang. Okey, 5 tahun akan datang. Contohlah mungkin soalan ni macam apa-apalah, tak apalah, ini contoh je, tahun akan datang. Okey tuan berikan pandangan. Okey, ni kat sini bagus kalau kita guna doc ni dia dah siap dengan kamusnya. Jadi kalau salah dia akan merahkan, kita betulkan dululah. Berikan pandangan anda tentang bagaimana cabaran yang bakal dihadapi kepada pelajar anda dalam tempoh 5 tahun datang. Dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okey. Okey, baik. Katakan begini soalannya. Okey, kita namakan dokumen ni supaya cantik sikit. Katakan dokumen ni ialah soalan essay. Okey. Itulah Kita selesai. Jangan lupa tuan-tuan, bila kita gunakan edit, contohnya kita kena pastikan yang ni kena setting dulu. Kalau tak nanti peserta kita tak boleh buka. Kita kena ubah, change link ni. Kita kena setkan dia iaitu anyone with the link. So kita tekan done dan kita biarkan saja. Dia bagusnya kalau kita bekerja dengan Google Docs ataupun Google Drive ni, semua dokumen dia akan save secara automatik. Dia siap. Okey. Ni walaupun keluar sini untitled, tapi tuan-tuan jangan risau. Nanti bila kita dah save, nanti dia akan ada nama sebab kita dah beri nama. Okey, ini sama juga kita berikan markah katakan 10. Contoh begitulah 10. Kemudian dekat sini no due date. Okey, student can reply to each other. Kita boleh tick kat sini ataupun kita boleh berikan akses kepada student tadi. Can edit answer. Dia dah jawab, dia belum betulkan. Saya rasa kita pilih ini. Yang ini tuan-tuan kena pelbagaikan lah. Kena pelbagaikan cara dah bagaimana memudahkan kita punya peserta. Lepas tu kita ask kat sini. Dia ada soalan kat sini. Schedule, background, kita nak ask. Kita ask lah. Tanya ask. Okey, dah siap. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita pergi kepada create lagi. Kita dah buat question. Okay, material ni ialah bahan rujukan tuan-tuan. Sumber-sumber bacaan dan sebagainya yang kita rasakan kita nak share kepada kita punya peserta khusus. Katakan kat sini saya nak pilih material. Saya nak dapatkan bahan daripada internet. Okey, saya type saja kat sini. Bahan rujukan tambahan. Okey. Tambahan betul. Katakan bahan itu saya nak cari dekat internet. Saya type lah dekat Google ni. Dalam bahasa Melayu saya cari bahan bahasa Melayu. Revolusi industri 4.0 dah ada dalam pendidikan cantik
ada PDF pun. Okay, katakan ini dia punya. Okay, kita klik kat sini. Tuan-tuan boleh masukkan dokumen, apa saja dokumen sama ada PDF, URL. Macam ini sekarang ni ialah bahan ini dalam bentuk URL. Katakan begini, saya klik saja pada bahagian URL ini, saya copy alamatnya, copy, saya pergi balik kepada classwork tadi, saya tekan add, saya tekan link dan saya pastekan saja link kat sini. Ctrl V. Dan kita boleh beri sebanyak link yang boleh. Okay, sila baca bahan rujukan yang dilampirkan. Yang ini tuan-tuan boleh lampirkan dalam pelbagai bentuk. Misalnya saya tadi dah copy yang ini. Kemudian katakan saya nak pilih lagi link lain. Katakan kita pilih, nampak tadi ada macam PDF. Okey, ini PDF Peranan Kerajaan dan Pekerja. Kita klik kat sini, contoh tuan, carilah bahan tu. Nak cantik, kita prepare dululah, bahan dah ada. Macam ni kita terpaksa muat turun dan sebagainya. Bakar masa. Jadi katakan sini kita ambil bahan ini, download full text PDF, dia akan muat turun. Okey, kat sini dah ada ni. Kena ingat bila kita nak sertakan bahan ini, kita kena pastikan bahan tersebut kena upload lah. Show in folder. Kita dah muat turun, nak tengok bahan ada kat mana. Okey, bahannya ada kat sini tuan ni, Rafiq ni, Rafiq 3. So sekarang kita nak bahan ini kita nak masukkan dalam classroom kita kan. Jadi kita pergi classroom ni, kita kecilkan sikit tak apalah kita kecilkan sikit kita kecilkan sikit supaya nampak dua-dua. Okey, kat sini kita tekan add. Okey, kat sini kita boleh ambil bahan itu sama ada dari Google Drive ataupun daripada komputer kita. Sekarang ni bahan ni ada di komputer sebab kita baru saja muat turun. Jadi kita tekan dekat sini file. Okey, lepas tu kat sini bila sampai paparan ditunjukkan, tuan-tuan boleh klik saja kat sini bahan ini, klik, drag dan lepaskan di sini. Lepas tu kita tekan upload. Okey, simple senang saja tuan Baik, selesai, lepas tu kita tak ada topik, kita pilih topik, kita pilihlah topik rujukan Okey, lepas tu kita post tuan-tuan. Kita post Okey, dah selesai lah, ni rujukan ada Okey, jadi tuan perhatikan, kita dah laksanakan semua tindakan, assignment kita dah beri, quiz kita dah beri, soalan kita dah beri, material pun kita dah berikan. Kemudian satu lagi adalah reuse post. Reuse post ini ialah kita nak guna semula post-post yang pernah kita gunakan dalam kelas-kelas yang pernah kita wujudkan sebelum ini. Caranya senang saja, tekan reuse post. Okey, lepas tu nanti dia akan tunjukkan post mana yang kita nak guna semula. Okey, dekat sini katakan sekarang ini dia tunjukkan post yang ada dalam akaun saya lah. Okey, kat sini ada mode visu. Ini sebenarnya bahan lain lah Okay, teacher kita boleh pilih lah. Katakan kita nak pilih tak ada tajuk sesuai lah. Katakan ada tajuk sesuai, kita boleh klik saja kat sini. Lepas tu tekan reuse. Nanti dia akan gunakan seluruh tugasan yang diberikan pada kumpulan yang lain. Tapi kita nak apply pada kumpulan yang baru. Itulah kegunaannya. Ini sesuai bagi cikgu-cikgu mengajar di sekolah lah. Sebab kadang-kadang diberikan soalan untuk satu kelas nak digunakan pada kelas yang lain. Begitu. Inilah fungsi reuse. Jadi rasanya kita dah hampir 34 minit melaksanakan sesi ini. Jadi kita tangguhkan dahulu. InsyaAllah nanti saya akan adakan lanjutan bagaimana kita nak menambah peserta ataupun student kita kalau kita cikgu lah dalam konteks kita SIP, kita tambahkan peserta seperti sama ada pengutul besar. Sekarang ni peserta kita kosong tiada student. Teachers saya seorang. Kita nanti dalam sesi akan datang saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak tambah teachers, kita nak tambah student. Teachers dan student tuan-tuan kena apply sendiri ikut keperluan kita. Kalau kita dengan pengetua guru besar, teachers ini merujuk kepada kita lah SIP, manakala student ialah PGB. Begitulah kalau kita sebagai seorang pengetua guru besar, teachers ialah pengetua guru besar, student ialah guru-guru di sekolah kita. Kalau kita sebagai seorang guru, teachers ialah kita mengajar,
student ialah murid-murid kita di sekolah. Jadi saya rasa itu saja setakat ini dulu. Nanti kita akan sambung semula untuk sesi yang berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.